Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 3. Okey, cikgu ingin menerangkan sedikit tentang panduan kerja lapangan geografi yang mana bertemakan kegiatan ekonomi. Okey, kerja lapangan geografi ni satu kerja khusus yang wajib untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 2021 untuk buat Okey, bagi tingkatan 1 dan tingkatan 2 pula ianya sebagai satu latihan pengenalan kepada format laporan kerja khusus. Okey, macam anda tingkatan 3, cikgu rasa anda dah maklum pun sebenarnya format laporan kerja khusus yang telah anda pelajari masa tingkatan 1 dan 2. Okey, tapi tak apa, cikgu ulang semula, mungkin ada yang dah lupa. Okey, dan kamu kena tahulah apa yang kamu kena buat dan boleh bermula dengan segeralah. Okey, bincang dengan guru subjek masing-masing, guru subjek geografi kamu masing-masing lah. Okey, bagi setiap kelas. Okey, kita tengok Okey, so panduan kerja lapangan geografi kod 23. Okey, yang bertemakan untuk tahun ni kita temakan kegiatan ekonomi. Isunya terpulang pada kamu lah, asalkan tidak lari daripada tema kegiatan ekonomi. So kamu kena tengok balik lah apa isu-isu yang ada dalam kegiatan ekonomi. Okey, memilih isu ataupun tajuk. Jadi bincang dengan guru geografi masing-masing apa isu atau tajuk yang kamu nak buat. Okey, berkaitan dengan tema kita iaitu kegiatan ekonomi. Kalau kamu tengok dalam tajuk kegiatan ekonomi tu ada dari segi aspek perindustrian, aspek pelancongan, okey, pertanian, perikanan dan macam-macam lagi. Okey, mungkin ada pelajar yang duduk di kawasan pantai, banyak penduduk yang pendapatannya lebih kepada nelayan kan. So pertanian, perikanan perikanan. So kamu fokuskan bahagian perikanan lah. Okey. Okey, dan seterusnya isu atau tajuk yang dipilih hendaklah berkait dengan kurikulum. Bertemakan ni lah bertemakan kurikulum geografi. Okey, yang kamu dah belajar jangan lari daripada bidang geografi lah. Okey. Selain pada itu juga, murid juga diberi peluang untuk memilih isu atau tajuk yang sesuai untuk melaksanakan kerja lapangan. Okey, ni kamu boleh bincang dengan guru subjek masing-masing lah. Apa isu yang kamu nak utarakan, apa tajuk kamu yang kamu nak buat lah yang sesuai. Okey, asalkan tema dia tidak lari daripada kegiatan ekonomi. Okey, seterusnya, selepas kamu dah tentukan isu atau tajuk, kamu kena tentukan objektif. Tentukan objektif kajian kamu. Okey, murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak dilaksanakan dalam kerja lapangan. Okey, guru kamu perlu membimbing kamu lah untuk menulis objektif kajian tersebut. Okay, contoh objektif kajian mesti menggunakan kata kerja. Mesti menggunakan kata kerja seperti menghuraikan. Ini kata kerja dia. Okey, menguraikan kepentingan pengurusan sumber hutan dari pelbagai sudut dan aspek. Ni contoh untuk tajuk pengurusan sumber hutan. Okey, kamu menjurus kepada kegiatan ekonomi. Okey, yang kedua, mencadangkan. Nampak kata kerja. Okey, mencadangkan. Okey, tindakan dan usaha pengurusan sumber hutan susulan perkembangan teknologi yang moden dan pesat. Okey, yang ketiga, menjelaskan. Nampak kata kerja. Okey. Alright. So menghuraikan, mencadangkan, menjelaskan, menyatakan. Okey, apa-apa sahaja dimulakan dengan kata kerja yang boleh diukur lah. Itu objektif kamu. Alright, seterusnya kita tengok macam mana menentukan kaedah kajian. Okey, kaedah kajian ada 3 iaitu pemerhatian, temu bual dan juga soal selidik. Alright. Selepas kamu dah tentukan tajuk, kamu dah tentukan dah tahu isu apa yang kamu nak buat, kamu dah tentukan objektif. Objektif tu maksudnya hasil di akhir kajian kamu, inilah objektif yang kamu nak kaji, guideline untuk kajian kamu, apa yang kamu nak buat, pandu kamu punya kerja lapangan supaya tidak terkeluar daripada landasan. Okey, so kamu fokuskan pada objektif itu sahaja. Apa-apa yang ada dalam objektif sahaja, jangan fokus lebih daripada objektif lah, keluar daripada objektif kamu. Okey, selepas ada objektif, kamu kena tentukan kaedah kajian. Okey, so murid memilih kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan kerja lapangan.
Okey, pilih kaedah yang sesuai, yang sesuai untuk kamu. Okey, kamu boleh menggunakan kaedah kuantitatif dan juga kaedah kualitatif. Okey, ada dua cara lah. Okey, kalau kuantitatif dari segi soal sidik, soal sidik. Kualitatif lebih pada temu bual dan juga pemerhatian. Okey. Yang pertama kita tengok, okey, kaedah kualitatif yang pertama kita ada pemerhatian. Okey, jadi kamu boleh memerhatikan ciri-ciri fizikal di kawasan kerja lapangan seperti bentuk muka bumi, keadaan cuaca, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Selain itu juga kamu boleh memerhatikan ciri-ciri budaya di kawasan kerja lapangan seperti penduduk dan pertempatan, pengangkutan, telekomunikasi, sumber semula jadi dan juga kegiatan ekonomi. Okey, ini yang kamu boleh perhatikan lah. Contoh kamu ambil tajuk kegiatan ekonomi, kamu nak tengok dari segi perikanan. Okey, so apa ciri-ciri fizikal perikanan tu kan? Bila kalau kita kata perikanan, apa ciri-ciri fizikal kawasan persekaran yang kamu ambil tu? Okey, apa ciri-ciri budaya yang wujud? Kamu boleh rujuk balik buku teks lah, tajuk kegiatan ekonomi Okey. Sebagai contoh, okey, alright, kamu tengok tajuk bab 7 kegiatan ekonomi. Okey, ada banyak jenis-jenis kegiatan ekonomi: pertanian, pembalakan, perikanan, pelancongan, pengangkutan, kewangan, pembinaan, perindustrian. Okey, bila kamu dah pilih isu yang yang berada di persekitaran kamu, kalau kamu kawasan Bukit Rambai, mestilah banyak kawasan industri kan. Okey, so apa lagi yang kamu kena huraikan? Ciri-ciri fizikal, faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang kamu utarakan tu lah. Okey, selain pada faktor fizikal, kita ada faktor manusia, contoh infrastruktur, teknologi dan sebagainya. Okay, kamu boleh rujuk bab 7 buku teks sekitar 3 lah. Okey, alright. Yang seterusnya, temu bual. Okey, dalam temu bual, kamu perlu menemu bual sampel yang dipilih sekurang-kurangnya 3 orang. Sekurang-kurangnya 3 orang. Melampirkan skrip temu bual yang lengkap. Okey, skrip temu bual ni kamu kena buat sendiri. Okey, kamu kena hasilkan. Bila ada skrip temu bual, barulah kamu boleh menemu bual orang. Okey, cikgu faham sekarang ni musim PKP, kamu tak boleh keluar, kamu tak boleh nak jumpa dengan orang dan sebagainya. Tapi kita ada medium handphone kan. Kamu ada WhatsApp, ada Telegram. Kamu boleh buat temu bual ni secara WhatsApp call, kamu boleh buat secara video call, ataupun kamu nak recordkan sebagai audio kan. Kamu boleh buat audio chat tu okay, kamu chat temu bual orang tu. Okey, temu bual yang paling simple-simple lah, orang yang terdekat dengan kamu. Contoh kamu ada kenal saudara kamu kerja nelayan ke katakan, ataupun sesiapa sahaja, mintalah tolong ibu dan bapa kamu untuk bantu kamu melaksanakan kerja lapangan inilah ya. Okey, kalau tak dapat buat temu bual, kamu boleh buat soal sidik. Lepas ni kita tengok soal sidik. Tak semestinya kamu kena buat ke semua kaedah ni. Pilih yang bersesuaian dengan kamu lah. Okey, kalau pemerhatian, contoh pemerhatian, kamu perlu keluar untuk tengok keliling tu. Mungkin dengan musim PKP sekarang, dengan faktor pandemik varian Delta dan sebagainya dekat luar tu, kita tak galakkan kamu keluar rumah daripada rumah kan. Tapi tak apa, kamu boleh dapatkan gambar-gambar daripada internet kan. Gambar-gambar persekitaran tempat kamu tu. Kamu boleh Google image dekat kawasan tempat kamu tu. Jadi kamu boleh nampak lah apa yang ada. Kamu boleh juga buka dekat Google Map. Okey, dekat Google Map kan, dalam tu kita boleh nampak bentuk muka bumi kan daripada atas menggunakan satelit. So kamu boleh keluarkan juga ciri-ciri apa yang ada pada persekitaran kamu tu. Okey, so tak semestinya walaupun kita PKP kita tak boleh laksanakan, tapi kita boleh laksanakan kerja lapangan kita ni dengan cara yang bersesuaian lah, dengan cara menggunakan sepenuhnya media sosial. Okey, menggunakan sepenuhnya internet, alright, Google dan sebagainya. Okey, seterusnya, yang ketiga, soal sidik. Ni cikgu cakap tadi, kamu boleh buat soal sidik. Kamu boleh, contoh kamu buat soal sidik dalam bentuk Google Form ke, ataupun kamu bagi satu borang gambar ke apa kan, kamu hantar pada orang tu, minta orang tu isi borang tu, kemudian hantar balik pada kamu. Pun boleh juga melalui WhatsApp sahaja ataupun Telegram kan. Boleh edit. Kalau Telegram kan kita boleh edit kat situ. Okay, kita boleh tanda-tanda, boleh ada pensel kat situ kan dalam Telegram tu, macam cikgu conteng ni.
Okey, ada. So dia boleh buat terus dan dihantar pada kamu, kamu boleh analisis soal sidik tu, ataupun kamu boleh buat dalam bentuk Google Form. Okey, cuba buat soal sidik tu dan hantar pada dia, minta dia jawab, kemudian kamu boleh terus akses benda tu pun boleh juga. Okey, ni boleh minta bantuan bimbingan daripada guru-guru kamu lah. Okey, guru masing-masing. Okey, right. Perlu dipantau oleh guru pembimbing. Kamu dah buat soal sidik tu, kamu kena bagi cikgu kamu tengok dulu, sesuai tak kamu punya soal sidik tu, okey, dengan tajuk dan isu yang kamu nak buat lah. Okey, so jumlah soalan bergantung kepada objektif kajian. Jumlah soalan ni bergantung pada objektif kamu. Kalau objektif kamu ada 5, pastikan soal sidik kamu tu semuanya menjawab pada objektif kamu tu, mesti menjawab objektif kajian kamu. Soal sidik kamu tu tak boleh keluar daripada objektif kajian, mesti ada kaitan dengan objektif, mesti menjurus jawapan kepada objektif kajian. Okey, bilangan sampel tidak kurang daripada 10 orang. So tidak kurang daripada 10 orang. Kalau soal sidik ni kita kena guna ramai lah, lebih daripada 10 orang. Okey, kalau kamu guna temu bual, minimum 3 orang kan. Alright. Dia kalau temu bual tu tak boleh ramai-ramai sangat lah, sebab kamu nak tukar kepada transkrip pula, kamu nak analisis lagi kan. Okey, soalan-soalan soalan-soalan hendaklah mempunyai pilihan jawapan yang sesuai. Contoh tema kegiatan ekonomi. Okey, arahan sila bulatkan jawapan. Okey, jenis pekerjaan, kerja sendiri, pendidikan, kaki tangan kerajaan, swasta, pendapatan berapa. Jadi ada pilihan lah. Orang tu boleh bulatkan jawapan. Kata dia kerja sendiri, okey, pendapatan dia kurang daripada 1000. Okey, macam tu contoh soal sidik. Dan ada banyak juga sebenarnya contoh soal sidik dalam internet yang kamu boleh dapat. Kamu Google sahaja contoh soal sidik kerja lapangan, keluarlah macam-macam bentuk, macam-macam jenis soal sidik. Kamu tak boleh copy, kamu kena buat sendiri. Kamu nak olah, it's okay kalau kamu nak olah. Okey, tetapi hasil kajian kamu tu mestilah originality daripada kamu sendiri, asli, karya kamu tu mesti asli, tanpa copy paste lah daripada mana-mana. Kalau kita dapat detect kamu meniru bulat-bulat daripada sumber daripada internet tu, memang kamu akan dapat markah kurang lah. Okey, seterusnya, sumber rujukan. Okey, ni memang wajib kena ada lah. Bila kamu buat kajian, mesti kena ada sumber rujukan. Contoh yang paling mudah sekali, sumber rujukan kamu buku teks. Buku teks geografi ni mesti kena ada lah dalam kerja lapangan kamu, bahagian rujukan. Okey, siapa dia punya pengarang, okey, daripada mana, kan ada dalam ni. Okey, kalau buku kamu boleh tengok. Okey, dekat dalam ni, okey, kita ada penulis dan editor, terbitan mana, terbitan siapa, tahun bila. Okey, semua tu kamu kena masukkan. Okey, so sumber rujukan boleh didapati daripada penyelidikan percakapan, buku teks kan, ataupun mungkin kamu ada majalah, jurnal dan sebagainya, ataupun dari segi pelbagai media elektronik, contohnya internet kan. Kamu tengok dekat Google website dia, okey, kamu salin dia punya URL kan, dia punya URL tu, dia punya HTTP tu, kamu copy, kamu masukkan dalam rujukan, dan kena masukkan juga dia punya tarikh bila masa kamu akses benda tu. Okey, alright. Kemudian agensi kerajaan, agensi swasta, okey, orang sumber tu contohnya macam cikgu lah, guru kamu sendiri, siapa nama cikgu kamu tu. Okey, ataupun orang-orang yang kamu dapatkan maklumatnya, contohnya pekerja kilang katakan, siapa nama orang tu. Okey, di mana alamat dia. Okey, so sumber rujukan yang digunakan hendaklah berkaitan dengan aspek kerja lapangan. Okey, ini contoh cara menulis rujukan. Kalau buku mesti ada dia punya penulis, tahun, okey, tajuk buku dan terbitan siapa. Terbitan siapa. Kalau jurnal ni biasanya banyak kat internet lah, kita boleh dapat e-jurnal kan, jurnal elektronik. Nama penulis jurnal tersebut, mestilah tajuk jurnal dia, bilangan berapa dan juga tahun. Okey, kalau ensiklopedia, tajuk, jilid dan tahun. Kalau keratan daripada surat khabar, mesti contoh berita harian, tarikh bila surat khabar tu, halaman berapa. Kalau orang, biasanya orang memang adalah, iaitu cikgu kamu sendirilah. Sumber rujukan kamu ialah cikgu kamu sendiri, guru subjek geografi masing-masing lah, ataupun orang-orang lain yang terlibat sama dengan kerja lapangan kamu. Okey, so bila dah kumpulkan data, kamu dah dapat data-data temu bual ke pemerhatian ke soal sidik ke, kamu kena analisis. Kamu kena analisis, merekod dan mengumpul data ataupun maklumat soal sidik, pemerhatian temu bual dan analisis dokumen. Kamu boleh rujuk buku teks kamu lah. Kat sini lebih ada penerangan lebih lanjut
gambar-gambar dan sebagainya. Okey, data atau maklumat yang dikumpul hendaklah dianalisis. Okey, macam mana nak analisis nanti? Boleh tanya guru masing-masing. Okey, seterusnya merumus dan membuat pelaporan. Okey, murid hendaklah membuat rumusan kepada isu ataupun tajuk yang dikaji berdasarkan data atau maklumat yang diperolehi. So, kamu dah analisis, kamu dah dapat dapatan kamu. Contoh kamu yang bekerja nelayan ada 10 orang. Katakan kamu buat dalam bentuk jadual kan, ataupun kamu buat dalam bentuk graf ke, ataupun kalau kamu temu bual, kamu keluarkan tema-tema dia, kamu keluarkan transkrip temu bual tu ke. Okey, so hasilnya mestilah menjurus kepada isu ataupun tajuk yang kamu kaji lah. Okey, selepas tu bila dah siap, kamu kena melaporkan. Kamu kena buat laporan kerja. Okey, ini yang kamu kena hasilkan sebenarnya. Ini main yang kamu kena hasilkan. Segala apa yang kita buat daripada awal tadi mesti ada dalam satu laporan ni. Ini yang kamu kena hantar pada cikgu dan cikgu akan nilai. Okey. Okey, kriteria dan proses kerja. Kita ada 3 proses, iaitu perancangan, proses awal dan laporan akhir. Okey, peringkat awal ni kamu proses perancangan ni kamu mesti ada jadual kerja, pengagihan kerja, objektif kajian dan penentuan kaedah kajian. Kajian kamu ni boleh dibuat secara berkumpulan, tetapi dalam penghasilan laporan dan sebagainya perlu secara individu. Okey, individu dan karya kamu sendirilah. Kamu boleh buat secara berkumpulan, tetapi laporan individu. Okey. Alright, so jadual kerja mesti ada. Contoh hari ni cikgu bagi taklimat tentang panduan kerja lapangan, kamu dah boleh start buat lah daripada tarikh hari ni kan. Okey, tarikh kamu dengar taklimat. Okey, tarikh hari ni buat dalam jadual. Tarikh hari ni katakan 24 hari bulan, katakan Ogos. Okey, kamu dengar taklimat dalam jadual kan, jadual kerja tu 24 bulan 8 mendengar taklimat daripada cikgu siapa. Okey, kemudian penerangan daripada guru siapa. Kemudian kamu seterusnya memilih isu dan tajuk. Bila kamu start isu dan tajuk, step by step. Setiap yang kamu buat kaedah, objektif semua tu mesti ada tarikh bila kamu buat. Bukannya masa satu hari tu kamu buat semua, tidak. Nanti kamu boleh buat hari, day by day, sampai sehinggalah tarikh yang deadline cikgu kamu tetapkan untuk hantarlah. Okey, kemudian kamu tentukan objektif kajian, penentuan kaedah kajian dan sebagainya. Okey, ni perancangan awal. Okey, bila dah ada semua ni, perancangan awal ni, barulah kita start buat proses awal, iaitu mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Okey, right. Kemudian yang akhir sekali, bila dah settle semua, dah lengkap, kamu collect data dan sebagainya, kamu melaporkan. Laporan akhir ada bentuk grafik, carta bar ke, carta palang ke, ataupun dalam bentuk jadual bilangan numbers ke kan. Okey, mesti ada tafsiran konsep, isi utama, huraian ataupun contoh laporan. Nanti kamu tengok balik format format laporan untuk proses untuk kerja khusus kamu ni. Dalam buku teks pun ada, kamu boleh tengok bab 14 lah, bab akhir. Okey. Alright. Panduan untuk kamu. Okey, apa yang perlu kamu buat? Berbincang dengan guru untuk memilih tajuk tugasan dan kawasan lapangan. Okey, menyediakan jadual kerja dengan bimbingan guru kamu. Okey, membawa surat kebenaran dan akuan diri semasa menjalankan kerja. Ini kalau kita keluar daripada ni lah, kerja lapangan. Macam sekarang ni musim PKP, kita buat secara elektronik kan, media sosial, handphone dan sebagainya. Jadi kamu tak perlu keluar untuk mendapatkan maklumat ni lah. Segalanya kamu boleh buat secara melalui handphone dan sebagainya. Okey, kalau mungkin industri yang besar-besar tu mungkin diperlukan surat kebenaran, tak ada masalah, kamu boleh buat surat kebenaran lah. Okey, mengesahkan surat akuan, mengesahkan kamu seorang pelajar tingkatan 3 yang ingin membuat kajian. Okey, seterusnya menjalankan kerja lapangan secara berkumpulan ataupun individu. Ini cikgu cakap tadi, kamu boleh buat secara berkumpulan ataupun secara individu. Walaupun secara berkumpulan, tetapi laporan mesti individu. Okay, mencari dan mengumpul maklumat kawasan lapangan selepas waktu persekolahan. Maksudnya selepas waktu PDPR lah. Okay, pagi kamu PDPR, jadi petang pukul 2 ke atas tu kamu dah boleh bincang dengan grup. Kalau kamu buat secara berkumpulan lah, kamu boleh dah agi-agikan. Okay. Okay, menggunakan pelbagai bahan media bercetak dan elektronik yang sesuai untuk mencari dan mengumpul maklumat. Ni kita memang akan guna sepenuhnya inilah, surat khabar ke ataupun media elektronik. Okey.
So, menghasilkan penulisan yang jelas bagi menunjukkan saling kaitan antara maklumat dengan tajuk kajian secara sistematik. Okey, kamu kena tulis laporan tu kamu kena tulis tangan. Okey, kena tulis tangan. Okey, menyertakan foto, gambar, rajah atau grafik yang berkaitan untuk menyokong okey, hasil kajian. Mesti ada gambar, mesti ada rajah ke dan sebagainya dalam laporan kamu tu nanti. Okey, petikan dan grafik dari mana-mana bahan rujukan perlu ditulis sumber rujukan dengan format yang betul. Okey, format ni cikgu dah ajar tadilah. Kena format yang betul kalau kamu ambil mana-mana sumber daripada internet ke, daripada buku ke dan sebagainya. Okey, kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam daripada waktu yang diperuntukkan bagi PDP mata pelajaran geografi. Okey, ini kamu boleh bincang dari masa ke semasa dengan cikgu kamu lah semasa sesi PDPR. Okey. Okey, penulisan laporan kerja lapangan. Okey, ini format. Format kamu mesti menggunakan kertas bersaiz A4, kertas bersaiz A4. Kemudian format asas penulisan laporan hendaklah mengandungi perkara berikut. Okey, perkara yang perlu ada dalam form penulisan laporan kamu. Pertama sekali mestilah tajuk kajian di muka hadapan, mesti kena ada muka hadapan. Muka hadapan yang mengandungi tajuk kajian, mata pelajaran, nama kamu, kelas, nama guru yang mengajar geografi. Okey, semua kena ada lah di muka hadapan. Kemudian kamu kena ada penghargaan. Okey, penghargaan. Saya berterima kasih kepada siapa dan siapa. Okey, kamu boleh rujuk contoh penghargaan ni dalam internet dan juga dalam buku teks untuk buat ayat Okay, pastikan ayat yang kamu buat tu teratur dan susun lah susun dengan elok. Okay, kemudian pendahuluan pendahuluan pengenalan kepada topik kita lah, tema kita iaitu kegiatan ekonomi. Kamu kena huraikan sikit lah konsep dan sebagainya. Okey. Kemudian objektif kajian. Setelah objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan dan akhir sekali ialah rujukan. Okey, ini format penulisan laporan yang perlu kamu buat, yang perlu ada dalam laporan kamu kena lengkap. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok ini pula. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini tugasan kerja khusus tingkatan 3. Okey, yang perlu kamu laksanakan lah. Okey, murid dikehendaki menjalankan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kesannya terhadap sekitar di kawasan tempat tinggal ataupun sekolah. Okey, kajian haruslah merangkumi perkara-perkara berikut seperti mengenal pasti kawasan kajian dan juga kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan kamu lah, tempat tinggal kamu. Okey, kemudian menentukan kaedah kajian yang sesuai untuk mendapatkan data. Okey, tengoklah sama ada kamu sesuai temu bual melalui handphone kan, WhatsApp ke, kamu nak buat video call ke temu bual tu, ataupun kamu nak buat pemerhatian kamu boleh guna contohnya daripada gambar-gambar real daripada Google Map kan. Google Map kita boleh akses secara real kan kawasan tu, kamu boleh guna Google Map. Okey, kamu boleh guna macam-macam. Cikgu rasa dekat internet tu, dekat Google tu macam-macam kita boleh akses untuk mendapatkan maklumat. Walaupun PKP still membantu untuk kamu melaksanakan kerja lapangan kamu. Okey. Kemudian melukis dan mentaksir peta laka kawasan kajian. Okey, peta laka ni kamu kena lukis. Okey, kat mana kamu nak dapat peta laka ni? Kamu boleh dapatkan dekat Google Map. Kamu pergi Google Map. Okey. Contohnya cikgu tunjukkan sikit. Okey, kamu pergi kat Google Map. Okey. Okey, katalah kamu duduk dekat Paya Rumput Perdana katakan. Okey. Tu kamu boleh zoom lagi lah. Katalah kamu duduk kat Taman Paya Rumput Perdana kan. Okey, nampak tak peta dia? Kan dia ada keluar peta ni kan. Kamu boleh tengok menggunakan satelit pun. Okey.
Kamu boleh tengok kawasan-kawasan yang ada teras trafik, transit macam-macam lah. Kamu boleh akses lah Google Map nanti Okey. Kamu boleh dapatkan real view daripada satelit. Nampak? Okey, nampak kawasan-kawasan hutan. Okey, kita nampak ada kawasan pembinaan. Okey. So daripada internet pun kita boleh akses. Kamu boleh dapatkan peta lakaran. So kamu boleh print dan kamu lukis semula lah. Lukis semula dan warnakan dalam kamu punya laporan lah. Okey. Ada pelajar tanya cikgu, dia boleh print tak gambar peta ni? Okey. Itu kamu kena tanya guru subjek masing-masing lah, guru geografi kamu masing-masing. Untuk cikgu memang kita kena pelajar kena lukis sendiri. Pelajar kena lakar sendiri peta lakaran ini. Okey. Alright. Seterusnya, melukis dan mentaksir graf atau carta yang sesuai tentang kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Okey. So kamu lepas dapatan kamu tadi tu, kamu kena buat dalam bentuk graf ataupun carta. Boleh tengok dalam contoh dalam teks ada. Okey. Kemudian menghuraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Okey, dan seterusnya mencadangkan usaha untuk mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut. Okey, ini kamu boleh rujuk dalam bab 7. Okey, apa yang kamu perlu buat dan bincang dengan lebih lanjut dengan guru subjek masing-masing lah. Okey. Okey, perancangan dan proses awal dilakukan di luar 9 atau 12 waktu pengajaran dan pelajaran. Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan, tetapi hasil kerja dan penulisan mestilah dibuat secara individu. Kamu boleh bincang dengan kawan kamu, buat group study group untuk kerja khusus ni, tapi hasil kerja dan penulisan mesti secara masing-masing, individu. Tak boleh tiru kawan kamu, tak boleh no copy paste. Kemudian hasil kerja hendaklah disertakan foto, grafik, gambar rajah dan sebagainya. Okey. Digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK untuk mencari dan mengumpul fakta. Memang kita kena guna inilah. Musim pandemik PKP ni memang inilah yang kita kena guna sepenuhnya. Okay, hasil tugasan mestilah ditulis tangan. Nampak? Mesti ditulis tangan. Jadi peta lakaran tadi kamu kena lakar sendirilah. Okey, ini pembahagian markah. Kerangka pelaksanaan tugas. Okey. Dari segi perancangan, total mark untuk kerja khusus kamu ialah 100%. Okey, pembahagian dari segi perancangan, cikgu akan nilai kamu sebanyak 15 markah. Okey, ini yang awal kamu kena buat lah. So lepas ni kamu dah boleh start buat bincang dengan guru geografi kamu. Dah boleh buat lah perancangan 15 markah. Kemudian proses awal saja 25 markah. Hasil kajian dari segi peta lakar kamu, nampak peta lakar mesti ada tajuk, mesti ada simbol peta topografi, petunjuk arah mata angin, bingkai dan sebagainya. 15 markah. Okey, ini dalam bab 1, bab 2 kamu dah belajar kan, masa form 1, form 3. So, inilah masanya untuk kami aplikasikan dalam kerja lapangan. Okey, yang kedua, taksiran guna ini bukan guna tanah kegiatan ekonomi sebenarnya. Tema kali ini kegiatan ekonomi. Okey, yang terdapat di kawasan kajian. Alright. Dan seterusnya faktor-faktor huraian contoh, kesan, dan akhirnya mesti ada cadangan. Mungkin bila kamu dah buat kajian, kamu dah dapat dapatan, mesti ada usul yang kamu usulkan. Itu cadangan ni yang kita nak tengok kamu punya pemikiran, macam mana kamu mencadangkan dengan apa yang kamu dah belajar masa form 3, form 1, form 2, tajuk kegiatan ekonomi ni. Kat sinilah masanya untuk kamu curahkan pengetahuan kamu, memberikan cadangan-cadangan yang bernas, untuk tajuk yang isu yang dikaji lah. Okey, so penilaian umum dari segi laporan kamu kemas, tulisannya tersusun, penggunaan bahasa yang gramatis, kamu punya penulisan tu kan, bahasa-bahasa kamu tu, semua tu ada markah. So cikgu harap dengan penerangan ringkas daripada cikgu ini mewakili panitia geografi untuk pelajar-pelajar tingkat 3, membantu kamulah untuk sikit sebanyak overview tentang macam mana nak buat laporan kerja lapangan ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan kamu boleh berhubung dengan guru geografi masing-masing. Okey, itu sahaja daripada cikgu setakat ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Stay safe, stay at home, jaga diri. Bye.